Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Amir bin Muhammad Zahari selaku pensyarah bagi kursus BSS 3033 Teori dan Kritikan Kesusastraan. Tajuk tugasan kami ialah Perkembangan Teori Sastra di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, yaitu Revika Justin, saya sendiri yaitu Jida Menses, Muhammad Akil bin Kilat, dan Carol Somuin. Sastra merupakan satu disiplin ilmu yang berkembang sejak zaman Yunani dengan beberapa tokoh pemikir yang besar seperti Plato, Aristotle, Horace, Polytinus, dan ramai lagi. Ilmu sastra terbahagi kepada 3 bidang utama, yaitu sejarah sastra, teori sastra, dan kritikan sastra. Kemunculan teori-teori sastra janaan sarjana sastra Melayu merupakan satu fenomena baharu dalam dunia sastra di Malaysia. Antara tokoh sarjana kesusastraan Melayu di Malaysia ialah Shenun Ahmad, Kasim Ahmad, Muhammad Haji Saleh, Safi Abu Bakar, Muhammad Effendi Hasan, Hashim Awang, Manas Sikana, dan Suhaimi Abdul Aziz memainkan peranan penting dan bermakna karena memberikan sumbangan yang besar. Dari sudut sejarah perkembangan teori kesusastraan Melayu, tokoh pencetusnya dikenali sebagai Shenun Ahmad dan Kasim Ahmad, manakala Muhammad Haji Saleh sebagai tokoh pemula yang memberi nama teori beserta gagasan-gagasan teori tersebut. Sehingga kini usia sejarah perkembangan teori kesusastraan Melayu sudah menjangkau 28 tahun. Teori-teori kesusastraan Melayu di Malaysia, yaitu kelahiran sarjana Melayu di Malaysia, dapat dikatakan melalui fasa pertama yang boleh dinamakan sebagai fasa permulaan. Pada peringkat ini, para sarjana kelihatan berusaha dengan gigih menerangkan prinsip dan dasar teori masing-masing dengan melakukan ujian kebolehan dalam bidang kritikan. Baik, seterusnya dalam kajian ini kami telah menyediakan 2 objektif yang ingin kami capai dalam penulisan ini. 2 objektif tersebut adalah yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan teori kesusastraan tempatan Malaysia, dan yang kedua, menghuraikan 4 teori sastra Malaysia. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kaedah kajian atau metodologi. Yang pertama, jenis penulisan. Kami menggunakan jenis penulisan mengikut gaya UPSI atau American Psychological Association dalam kurungan APA. Yang kedua, sumber data. Kami menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Antaranya, yang pertama, sumber daripada laman sesawang iaitu blog dan Wikipedia. Yang kedua, sumber dari perpustakaan melalui buku-buku akademik. Dan yang terakhir, sumber dari media sosial seperti YouTube. Seterusnya, pernyataan masalah. Dalam kajian ini, teori kesusastraan di Malaysia telah menjadi agenda utama. Teori kesusastraan ini menjadi salah satu bahagian penting dalam pembangunan kesusastraan di Malaysia khususnya. Kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan teori kesusastraan tempatan Malaysia. Dengan ini, faktor tersebut dapat dilihat dan diketahui dengan lebih jelas dan terperinci. Faktor-faktor yang dikenal pasti ini dapat menentukan sama ada pengkritik yang ada di Malaysia dipengaruhi oleh teori barat atau sebaliknya. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk bertujuan menghurai 4 teori sastra di Malaysia. Teori kesusastraan penting terhadap para pengkritik untuk mengkritik karya sastra yang dihasilkan oleh penulis yang ada di Malaysia. Ini akan menentukan pembangunan dan kemajuan serta perubahan karya sastra serta bentuk kesusastraan di Malaysia. Saya akan meneruskan pembentangan untuk objektif yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi kemunculan teori kesusastraan Melayu di Malaysia. Faktor yang pertama disebabkan oleh kelemahan teori-teori barat. Kemunculan teori difaktorkan oleh kelemahan teori sastra barat yang disifatkan oleh beberapa sarjana sastra Melayu di Malaysia sebagai tidak dapat menjelaskan makna dalam sesebuah teks hasil karya penulisan Melayu Islam. Atas alasan teori-teori sastra barat tidak menitik beratkan aspek agama dan elemen jati diri Melayu.
Menurut Manasikana pada tahun 1998 menjelaskan bahwa teori-teori barat dalam kesusastraan Melayu tidak wajar karena teori-teori sastra barat memancarkan konsepsi sastra Melayu yang tidak mempunyai jati diri dan kurang seiring dengan konteks sosio-budaya di negara ini. Kepincangan ini tidak dapat dilihat melalui pada penilaian tekstual sahaja, namun boleh diukur juga melalui aspek-aspek lain yang berada di luar teks. Kelemahan teori sastra barat yang seterusnya ialah, menurut Hasim Awang pada tahun 1997 menjelaskan bahwa teori-teori kesusastraan barat tidak lengkap karena bersifat berat sebelah dan memberi perhatian khusus kepada satu aspek sahaja. Hal ini demikian karena penafian pengarang, penolakan sejarah dan biografi, menindakkan peranan disiplin-disiplin lain sebagai bertalian atau mempunyai hukum causality dalam kesusastraan ini. Selain itu, asas pembinaan sesuatu teori tidak menggambarkan keluasan dan peranannya dalam kesusastraan dari segi sejarah dalaman maupun luaran. Keterbatasan teori-teori ini tidak mampu menggali makna-makna intrinsik dalam karya-karya penulisan Melayu Islam. Faktor kedua yang mempengaruhi kemunculan teori kesusastraan tempatan di Malaysia yang kedua itu adalah kebangkitan pengaruh Islam. Baik, pada awalnya agama Islam tidak dijadikan sebagai dasar pengungkapan kesusastraan Melayu pada waktu era pra-merdeka dan pasca merdeka, disebabkan kemasukan teori-teori barat yang menenggelamkan peranan agama Islam. Namun pada tahun 1970-an, keadaan telah berubah apabila keinginan untuk kembali kepada Islam itu mula kedengaran. Ekoran daripada gesaan itu, banyaklah seminar dan kolokium tentang sastra Islam diadakan. Ustaz Yusof Zaki Yaakob, Uthman El-Muhammadi dan Kamal Hasan merupakan tokoh yang telah merintis pemikiran yang bersifat teoretikal terhadap kesusastraan Islam dengan membentuk definisi-definisi yang tertentu terhadap kesusastraan Islam. Kepadanan pandangan mereka yang dilandaskan kesedaran secara sedar di atas landasan agama Islam merupakan hal penting yang perlu diambil perhatian. Sebagai contoh, dakwah, makadas, tauhid, dan hikmah. Perkembangan pemikiran Islam dalam kalangan para sarjana dan pemikir tempatan seperti Ustaz Yusof Zaki Yaakob, Syafiq Abu Bakar, Ismail Ibrahim, Muhammad Kamal Hasan dan Manasikana telah berjaya memasuki sempadan kesusastraan dan menjadi penyubur yang menumbuhi aroma keislaman dalam pembinaan teori-teori kesusastraan. Sememangnya mereka mempunyai latar belakang pendidikan agama Islam yang tinggi. Kesedaran intelektual, kelemahan teori kesusastraan Barat dan menjelaskan kepincangan-kepincangan pemikiran Barat dalam mentafsir dan menganalisis teks. Kesedaran intelektual yang tinggi menyebabkan tokoh tempatan melibatkan diri secara langsung dalam menyumbangkan idea bagi membudayakan bidang teori dan kritikan berasaskan pandangan Islam dan nilai-nilai tempatan. Tidak dapat dinafikan bahawa ramai di kalangan sarjana sastra tempatan yang mendapat didikan sastra di Barat membawa pulang bersama mereka teori-teori dan pemikiran sastra Barat. Menurut Sahlan 1997, teori-teori yang diimport dari Barat ini kemudiannya dikuliahkan, diajar, disebar, dibengkel dan diseminarkan dalam negara ini oleh tokoh-tokoh sarjana Melayu sendiri. Dengan itu, teori dan pemikiran sastra dari Barat cepat merebak dan mempengaruhi hampir sebahagian besar penganut sastra Melayu. Walau bagaimanapun, ada juga dalam kalangan sarjana yang pulang dari Barat memiliki kesedaran intelektual yang tinggi terhadap kesusastraan tempatan. Mereka inilah yang bangkit membongkar kelemahan-kelemahan teori kesusastraan Barat dan menjelaskan kepincangan-kepincangan pemikiran Barat dalam mentafsir dan menganalisis teks. Hashim Awang adalah tokoh sarjana berpendidikan Barat yang dilihat mempunyai kesedaran intelektual yang tinggi sehingga beliau melibatkan diri secara langsung dalam menyumbangkan idea
bagi membudayakan bidang teori dan kritikan berasaskan pandangan Islam dan nilai-nilai tempatan. Faktor keempat yang mempengaruhi kemunculan teori kesusasteraan tempatan adalah tuntutan kritikan berasaskan nilai-nilai tempatan. Sebelum adanya kemunculan teori yang diasaskan oleh cendekiawan dari Malaysia, kesusasteraan di Malaysia bergantung kepada teori dan pendekatan Barat. Hal ini menyebabkan pandangan hidup masyarakat Melayu yang terselindung dalam karya-karya sastra Melayu belum dapat diselidiki dengan mendalam karena teori dan kritikan Barat tidak mampu mencecah kedalaman erti kata dan amalan Melayu serta Islam yang menjadi latar utama dalam karya di Malaysia. Dari pemahaman sarjana Barat, kritikan kesusasteraan adalah satu disiplin yang sistematik yang berusaha untuk menjelas, mengkaji, menginterpretasi, dan menilai sesuatu hasil seni. M.A. Abrams pula menyatakan kritikan kesusasteraan sebagai satu cabang pengkajian yang berhubung dengan pengertian, penjenisan, penghuraian, dan penilaian karya-karya kesusasteraan. Namun, mengikut Ungkuh Maimunah, kritikan sastra Melayu ialah segala tulisan tentang sastra yang memberi kesan kepada perkembangan kesusasteraan, termasuk kepada pembacaan dan penerbitan karya sastra. Ahmad Kamal Abdullah pula menjelaskan bahwa kritikan harus mengandungi ciri-ciri seperti pengamatan yang kritis, penentuan terhadap teks sama ada tersurat dan tersirat, pemberian apresiasi terhadap keindahan dan kekuatan karya, menilai, membanding, menunjukkan kesalahan dengan niat mempertingkatkan karya, memberi manfaat kepada pembaca dan seluruh peneliti yang lain. Definisi ini telah diadun daripada definisi kritikan sastra Barat yang disesuaikan dengan pandangan dan keperluan halayak sastra Melayu. Daripada definisi-definisi tersebut, kritikan sastra Melayu kelihatan lebih komprehensif berbanding makna kritikan sastra Barat. Kritikan sastra Melayu tidak semata-mata menyelongkar teks, tetapi juga membawa sastra itu sendiri kepada kemajuan-kemajuan sastra dan menghubungkannya dengan aspek-aspek yang berada di luar teks. Teori kesusasteraan telah memenuhi keperluan bidang kritikan sastra Melayu yang disifatkan oleh Manasikana sebagai bersifat jati diri dan seiring dengan konteks sosio-budaya negara ini. Teori-teori kesusasteraan dari Barat tidak mampu menjangkau ketinggian falsafah kehidupan orang-orang Melayu dan Islam karena sifat sekuler dan keterbatasan falsafah yang tidak mencecah dasar ketauhidan dan ketuhanan yang hak. Pembentangan yang seterusnya ialah bagi menjawab objektif yang terakhir, yaitu menghuraikan 4 teori sastra Malaysia. Teori yang pertama ialah teori puitika sastra Melayu. Teori ini muncul pada tahun 1989 dan dianggap sebagai teori sastra tempatan Melayu pertama yang lengkap dan dibincangkan secara serius. Pelopor kepada teori ini ialah Muhammad Haji Saleh, seorang profesor sastra Melayu di Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1989. Teori ini bertunjangkan kepada konsep keindahan yang mendasari sastra Melayu tradisional. Menurut Hasim Ismail pada tahun 2011, puitika sastra Melayu dipahami sebagai satu kaidah genre, ujaran yang indah-indah, memperbaharui pengarang dan halayak di serambi pentas adalah bukti ujaran-ujaran yang melepasi daerah linguistik dan diperhatikan para antropologis Melayu sebagai satu nilai jati diri. Dalam teori puitika sastra Melayu, konsep utamanya menemukan aspek bahasa, gaya bahasa, dan style dalam sastra Melayu. Bahasa yang sempurna, yang tidak janggal dan mempunyai imbangan dan kontras menjadi ciri utama pramasastra, terutamanya yang ada pada pantun, syair, dan hikayat. Dapat dilihat bahwa orang-orang Melayu mengistimewakan pemilihan kata, susunan dan ungkapan-ungkapan yang cantik dan bermakna tajam.
Konsep keindahan sangat penting dalam pemikiran sastra Melayu dan inilah yang menjadi dasar kepada kajian Muhammad Haji Saleh. Daripada pantun sahaja ditarikan kepada 6 ciri, yaitu makna dan citra yang dipadatkan, makna dan image yang dilayangkan secara halus dan tidak langsung, dunia yang berbelah dua, musik bahasa sebagai pengalun makna, sama ukuran atau imbangan dan kesederhanaan, dan kesesuaian sebagai landasan pilihan. Keindahan juga terdapat dalam hikayat yang menemukannya sebanyak 6 ciri keindahan. Pertama, menceritakan kehidupan, mengajar dan membimbing halayak. Kedua, dunia pengalaman dirundung kesusahan, kesedihan dan kesengsaraan, cerminan hidup Melayu yang tidak mudah, kerdil dan lemah. Ketiga, aspek keaslian dalam karya. Keempat, karya yang bersifat episodik. Kelima, perasaan takjub dan heran terutamanya pada dunia magis, dan yang keenam ialah yang bersifat dramatik. Estetika keindahan puisi ialah memiliki makna yang kuat, padu dan teguh yang disampaikan secara eksplisit atau implisit dengan bahasa yang berimbang, sesuai dan sederhana. Dalam prosa pula menggambarkan pengalaman kehidupan yang asli atau reality, berunsurkan kesuraman tetapi mengandungi unsur keajaiban, dramatik dan episodik. Tegasnya konsep estetika sastra Melayu ialah menghadirkan kehidupan dari pengalaman dan dikaryakan dengan bahasa yang cantik dan mengandungi pengajaran. Daripada teori puitika sastra Melayu, Muhammad Haji Saleh yang menurunkan ciri-ciri estetika teks-teks sastra tradisional Melayu dengan sendirinya bercirikan keindahan Melayu itu sendiri. Oleh itu, teori puitika sastra Melayu membantu pembaca atau pengkritik dalam meneroka karya-karya kesusastraan Melayu bagi tujuan mengangkat nilai keindahan teks kesusastraan Melayu serta mampu mencari makna sebenar di sebalik keindahan itu dengan hubungan-hubungan yang berada di luar teks seperti budaya, sikap, pandangan hidup, sejarah dan alam sekitar masyarakat Melayu itu sendiri. Teori ini dapat menyumbang ide yang bersifat teoretikal terhadap sifat dan ciri kesusastraan Melayu dan diiktirafkan sebagai satu hasil kajian ilmiah yang bermutu dan bermanfaat. Teori yang kedua adalah teori persuratan baru. Teori persuratan baru diperkenalkan oleh Muhammad Afandi Hasan. Pemurnian dan pemantapan ide-ide awal yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Afandi dalam kajian-kajian yang terdahulu telah menghasilkan gagasan teori ini. Teori persuratan baru mementingkan ilmu dan ia dijadikan sebagai tonggak tulisan kreatif dan kritikan. Teori ini didasarkan kepada pemahaman tentang hakikat insan, ilmu dan amal serta fungsi sastra yang kesemuanya dihubung kaitkan dalam satu gagasan yang padu, yaitu daripada tahap konseptual hingga ke tahap praktik. Teori ini memberi penekanan kepada ilmu beroperasi dalam kerangka menghuja ilmu atau menghuja wacana. Melalui teori ini, ia cukup mementingkan peranan cerita dalam karya yang kreatif, yaitu cerita halus, harus disulam dan dibangunkan atas landasan ilmu dan pemikiran yang membina insan dan tamadun. Teori ini mementingkan beberapa perkataan seperti persuratan yang mendukung ilmu, pemikiran, dan kebijaksanaan. Persuratan yang memakai gaya keintelektualan yang indah, mementingkan watak-watak baik yang mendukung ilmu dan kebijaksanaan, serta persuratan yang memiliki daya kreatif yang tinggi, intelek, beradab, dan terkawal. Teori persuratan baru dapat mendorong kepada penghasilan karya yang besar dan bermutu, yang memperlihatkan ketinggian ilmu, kehalusan seni, dan kesantunan budi pekerti pengarang Melayu. Seterusnya, menampilkan dirinya sebagai tulisan yang menyumbang kepada proses pembinaan tamadun, yaitu sebagai khazanah ilmu berseni tinggi yang bermakna yang dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Seterusnya ialah teori pengkaedahan Melayu. Teori pengkaedahan Melayu merupakan sebuah teori yang dikemukakan pada tahun 1989
oleh seorang sarjana tempatan iaitu Prof. Datuk Dr. Hashim Hawang. Teori ini terbahagi kepada dua pengkaedahan iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan agama. Pengkaedahan alamiah merujuk kepada pendekatan yang berteraskan corak hidup masyarakat Melayu yang biasanya boleh dianggap sebagai masyarakat yang mesra alam. Pengkaedahan keagamaan pula menggunakan pendekatan yang berteraskan akidah agama Islam. Berikut merupakan dua jenis pengkaedahan. Yang pertama, alamiah. Tiga jenis pengkaedahan dalam pengkaedahan alamiah adalah pendekatan gunaan, yang kedua pendekatan moral, yang ketiga pendekatan firasat. Bagi pengkaedahan agama pula ialah tiga pengkaedahan agama tersebut, pendekatan dakwah, yang kedua pendekatan kemasyarakatan, dan yang terakhir pendekatan seni. Teori tempatan yang seterusnya, teori taklimiah. Teori taklimiah telah diperkenalkan oleh Syafi Abu Bakar, pensyarah di Jabatan Persuratan Melayu JPM, Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1993. Teori ini muncul hasil daripada pembentangan beberapa siri kertas kerja yang membincangkan teori dan konsep sastra Islam. Menurut pembentangan kertas kerja peringkat awal dalam sastra Islam, teori pengindahan dan penyempurnaan dalam rangka tauhid di Port Dickson pada 29 hingga 31 Oktober 1992 memberi idea kepada Syafi untuk menggagaskan satu kerangka teori yang boleh digunakan dalam landasan kritikan dan analisis kritikan karya. Istilah taklimiah hanya disebut pada pembentangan kertas kerja berjudul Taklimiah Teori Sastra Islam, Sempena Nadwa Sastra Islam Antarabangsa, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP pada 1 hingga 3 Desember 1993. Untuk menguatkan dan mengukuhkan teori ini, aplikasi pertama telah dilakukan oleh Syafi ke atas antologi puisi Kau dan Aku oleh E. Aziz Deraman, dan hasilnya telah dibentangkan pada Majelis Diskusi Buku Sempena Minggu Sastra Malaysia 1994 di Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk mengukuhkan kerangka teori, 7 prinsip untuk mengangkat legitimasinya telah dilakukan. Taklimiah boleh dianggap sebagai satu teori yang bersifat universal yang merangkumkan semua aspek kepengarangan dalam acuan Islam. Taklimiah menuntut semua pihak yang berada dalam lingkungan sastra menyadari bahwa sastra itu sebagaimana juga bidang lain dalam Islam mempunyai fungsi pelengkap yang akan melengkapkan jati diri keislaman pada diri seseorang pengarang Islam dan karya yang dihasilkan. Dalam Islam, sastra bukan sesuatu yang wajib, tetapi hanya merupakan suatu keperluan yang boleh ditunaikan padanya beberapa tuntutan-tuntutan agama. Terdapat 7 prinsip yang mendasari teori taklimiah, yaitu prinsip ketuhanan yang bersifat kamal, sempurna, prinsip kerasulan yang bersifat kamil, sempurna, prinsip keislaman yang bersifat akmal, sempurna, prinsip ilmu dan sastra yang bersifat taklimiah, menyempurnakan, prinsip sastra sendiri yang berciri estetik dan bersifat taklimiah, sempurna dan menyempurnakan, prinsip pada pengkarya yang seharusnya mengistiqomahkan diri, menyempurnakan, dan prinsip khalayak yang bertujuan untuk memupuk mereka ke arah insan kamil, sempurna. Teori ini dianggap satu-satunya teori sastra Islam di Malaysia yang memberi penekanan analisis dan kritikan bersandarkan secara langsung kepada konsep keindahan yang berteraskan akidah Islam. Kemunculan teori ini telah membuka jalan alternatif kepada para sarjana dan pengkritik untuk melakukan kajian, analisis, ulasan, dan kritikan berasaskan prinsip-prinsip keislaman.
kritikan sastra berasaskan teori-teori barat ternyata masih gagal untuk menghubungkan satu pertalian yang bermakna di antara pengkarya, karya, dan halayak dengan pencipta sehingga hari ini. Kritikannya lebih bersifat luaran dan konseptual tanpa menjurus kepada paksi penglahiran karya secara manawi. Tanpa mengabaikan unsur estetika luaran, taklimiah telah melangkah ke hadapan dengan menjangkau makna keindahan yang lebih kudus dan universal. Bagi taklimiah, keindahan-keindahan yang wujud dan terungkap dalam sesuatu karya tidak semestinya terbatas kepada makna luaran dan berakhir pada tafsiran yang diberikan oleh manusia, tetapi berkaitan dengan keindahan hakiki yang menjadi salah satu sifat Allah. Usaha Syafi Abu Bakar melahirkan teori taklimiah bukan sahaja bertujuan untuk menyediakan landasan analisis teks yang mampu menyelongkar unsur estetika yang lebih syumul, tetapi juga mengangkat teks-teks yang dihasilkan berpahala dan diterima Allah sebagai salah satu amal ibadat. Sebagaimana kata Muhammad Kamal Hasan, sebarang komitmen sastrawan kepada ideologi dan falsafah hidup yang lain dari Islam, seperti humanism, materialism, socialism, nihilism, atau scientism, dengan sendiri tidak melayakkan karya sastra itu digolong sebagai sastra yang setia kepada nilai-nilai Islam. Taklimiah muncul sebagai satu pendekatan tauhid untuk memaknakan teks dan mengangkat derajatnya di sisi Islam. Kesimpulan bagi penulisan esai juga perbincangan berkaitan faktor perkembangan teori di Malaysia dan teori yang diperkenalkan oleh tokoh daripada Malaysia merupakan hal yang penting terutama kepada generasi hari ini. Hal ini karena generasi muda dapat mengetahui bahwa negara kita Malaysia juga mempunyai orang-orang yang berautoriti dalam membina teori khusus, teori Islam maupun teori Melayu. Oleh itu, generasi muda hari ini mempunyai rujukan yang lebih mudah untuk difahami dalam membuat sebarang kajian yang memerlukan teori kesusastraan Melayu bagi mendapatkan kepahaman yang lebih mendalam. Diharapkan perbincangan seperti ini dapat dilakukan oleh generasi yang seterusnya supaya usaha tokoh-tokoh dalam mengembangkan teori tempatan dan membuat banyak jenis teori ini tidak dilupakan dan tahu bahwa usaha mereka adalah dihargai sepanjang masa. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.